Sebab saya ada anak kecil yang masih rely on saya. Dan saya tak pernah berjawab lagi. Dan kalau ini berlaku, ini adalah kali pertama dan saya rasa macam mungkin saya tak boleh fikir. Saya tak boleh fikir. Coronavirus atau dikenali sebagai COVID-19 mula diketahui umum pada Disember 2019. Tanpa dapat diduga, dari sebuah wilayah di China, ia merebak ke seluruh dunia, termasuk Malaysia, sehingga diwartakan oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO sebagai pandemik pada 11 Mac lalu. Sehingga kini, COVID-19 masih menjadi mimpi ngeri buat masyarakat global kerana setakat 26 April lalu, agensi media antarabangsa melaporkan lebih 200,000 nyawa hilang dan lebih 2.8 juta dijangkiti. Bagi mereka di barisan hadapan, sememangnya antara golongan berisiko tinggi terdedah dengan pandemik itu. Di Malaysia, jururawat antara barisan hadapan yang paling dekat mempertaruhkan nyawa mereka untuk merawat pesakit COVID-19. Hari ini saya diberi peluang oleh Hospital Kuala Lumpur untuk menemu buah jururawat iaitu golongan yang berada paling dekat dengan pesakit COVID-19. Dan apakah kisah mereka? Ikuti laporan ini. Nurmaizan Syafi'i 36 dan Nur Ashila Azmi 31 antara jururawat di negara ini yang ditugaskan di zon merah bagi menjaga pesakit COVID-19. Nurmaizan adalah ibu kepada dua anak berusia 5 dan setahun 11 bulan. Dia tidak menyangka sepanjang 6 tahun berkhidmat sebagai jururawat di HKL, di antara insan yang dipilih untuk berada di zon merah yang menempatkan pesakit COVID-19. Memang tak terfikir pun. Sebab rasanya kita masih dalam kategori yang kawalan kesihatan yang sangat baik. Tapi bila dah berlaku macam ni, sebenarnya kita boleh peka lagi dengan keadaan dan cuba apply kita punya kemahiran yang kita belajar semua tu dan cuba bantu selagi yang boleh lah. Nurmaizan mengakui ketika dimaklumkan untuk bertugas di wad pesakit COVID-19, perasaan takut sentiasa bermain di fikiran. Namun, sebagai jururawat, dia perlu meletakkan tanggungjawab kerjaya melebihi segalanya. Jujurlah, perasaan pertama saya adalah takutlah. Sebabnya kita rasa macam benda ni pandemik, so easily contact dengan siapa-siapa yang direct contact. So, first thing memang takut. Tapi kita fikir kalau kita amalkan penjagaan yang betul, insyaAllah Allah bantu kita. Ibu kepada Muhammad Khairazin Irfan 5 tahun dan Nur Khaila Hafia Irfan setahun 11 bulan sebenarnya lebih risaukan keselamatan ahli keluarganya. Lebih-lebih lagi, anak bongsunya Nur Khaila masih menyusu badan. Sebelum saya balik kerja, saya akan pastikan saya akan mandi dulu kat sini. Dan dekat rumah sebelum saya touch anak, saya memang akan mandi lagi sekali. Sebab kita rasa badan kita still ada terdedah dengan kuman tu walaupun kita rasa kita dah mandi kat sini. So macam saya akan hantar anak dekat perawat dulu, pastikan saya dalam keadaan bersih, then only saya akan ambil anak saya. Sebab anak pun still menyusu badan semua lagi, breastfeed lagi. Kerisauan tu lebih kepada anak sebenarnya daripada diri kita sendiri. Sebab kita rasa kita bawa benda tu balik ke rumah. Dia juga tidak dapat membayangkan jika nasib tidak menyebelahi dirinya ketika bertugas. Saya ada anak kecil yang masih rely on saya dan saya tak pernah berjawab lagi. Dan kalau ini berlaku, ini adalah kali pertama dan saya rasa macam mungkin saya tak boleh fikir. Bagi Nur Ashila pula yang sudah berkhidmat 6 tahun sebagai jururawat di HKL, pengalaman bersama pesakit COVID-19 sememangnya penuh suka dan duka. Saya sebagai jururawat, saya tengok ada sesetengah pesakit lah. First saya jaga pesakit tabligh tu kan. Diorang alhamdulillah sangat menghargai kita punya jururawat lah. Bertanya, ada yang bagi tahu dekat kita. Sedih tengok kita jaga diorang kan. Yang ada anak kecil apa semua, takut berjangkit apa semua. Yang second, mungkin pesakit tertekan kot. Ada yang macam marah-marah. Ada yang okey, ada yang tak okey macam itulah. Saya pernah bagi pesakit
makan, tapi kita kan tengah pakai glove licin. Lepas tu rotor macam terpelanting kan. Dia ingat kita ni bagi macam keadaan marah. Diorang kan dalam tu kan tertutup, dia diorang je. So kita explain balik, kita cakap saya pakai glove, akak so licin tu macam terjatuh lah. Bukannya saya marah ke, saya tak suka ke, barulah dia orang faham. Nur Ashila yang juga ibu kepada seorang cahaya mata, Muhammad Azim Amsyar Muhammad Hafizul, yang baru berusia setahun 2 bulan, turut tidak dapat membendung perasaan berdebar setiap kali ingin menjemput anaknya di rumah pengasuh. Setiap kali ambil anak memang saya rasa berdebar. Sebab takut kita touch patient, takut kena ke anak balik. Tadi aku sudah cakap, pertama kali kita dapat tahu kena tugas COVID, menangis telefon mak. Sebab saya takut sangat. Sebab saya fikir anak takut kena apa-apa kan. Sebab kecil lagi, kita ni boleh lagi lah terima. Kalau anak susah sikit kan, tak boleh bercakap apa lagi. Tengok menangis je. Saya tak boleh lah kalau anak sedih, kalau dah dapat tahu kena sakit COVID ni. Kalau ni yang terakhir, saya harap dia jaga anak saya dengan baik lah. Dan anak saya membesar dengan baik lah kan. Meskipun fikiran mengenai tanggungjawab sebagai ibu sentiasa ada ketika bertugas di barisan hadapan, tugas seorang jururawat perlu sentiasa bersedia dari segi mental dan fizikal untuk memberikan perkhidmatan yang terbaik kepada pesakit. Saya tahu ada staf saya yang dah berkahwin, dah punya anak kecil, ada yang masih single. So dia punya situasi setiap orang tu adalah berbeza. So contoh yang ada anak kecil, saya akan selalu nasihatkan dia orang, bila datang kerja, fokus kepada kerja dulu. Anak tu dia orang ada yang tinggal kat pengasuh, ada yang suami yang jaga, ada yang hantar dekat kampung. So kita akan macam nasihatkan dia orang, bila kerja, fokus kepada kerja dulu. So bila dah habis kerja, fokus pada family dengan anak. So kita tak boleh campur aduk masa kita kerja, sebab kita tak nak bila fikiran berselaru, fikir anak, fikir kerja, nanti dia tak fokus dekat pesakit, tak fokus pada kerja dia. Sebab kita nak bagi perawatan efektif kepada pesakit. Sebagai ketua jururawat, Hasnoni turut memastikan keadaan kesihatan mental dan fizikal anak-anak buahnya dalam keadaan terbaik ketika bertugas. Setiap pagi bila saya datang kerja, saya akan cek roster, saya akan pastikan siapa yang datang yang kerja pagi, yang kerja yang telah dijadualkan. Setiap pagi diorang akan ada rutin untuk cek temperature. So setiap pagi bila diorang cek temperature, dia akan catat dalam carta untuk pemerhatian staf, nak tahu ke tahap kesihatan staf yang datang bekerja tu. So saya dalam masa yang sama, saya akan tanya diorang siapa hari ni tak sihat, siapa hari ni yang rasa kurang sihat, yang rasa perlu nak rujuk kepada klinik OSH untuk kita nak jumpa doktor. So masa tu, dalam masa lebih kurang masa passing over report tu, kita dah boleh tahu sedikit tahap kesihatan staf kita. Kalau ada masalah, diorang akan cari cerita dan akan luahkan dalam masa yang sama. Meskipun barisan hadapan ini tahu Ramadan dan Aidilfitri kali ini tidak semeriah seperti biasa, ini yang mereka titipkan buat anda di luar sana. Mungkin bagi orang segelintir akan menganggap ini adalah kerja kami dan tak perlu fikir pasal perayaan, sambutan semua. Tapi kami seperti manusia biasa juga mengharapkan sesuatu untuk bersama keluarga, sambutan di luar sana. Tapi sekiranya orang luar ataupun rakyat kita sendiri tak tahu peluang yang telah diberi kerajaan untuk stay bersama keluarga tu, sangat-sangat rugi, kerana saya rasa kami pun jarang untuk dapat peluang tu. Kerana kami terpaksa korbankan keluarga kami ke tepi untuk atasi benda ni dan sama-sama dalam bidang ni. Mungkin dah tiba masanya rakyat Malaysia kena ambil serius, kerana benda ni sebenarnya kita boleh sama-sama bantu untuk hapuskan COVID ni. Ashila dan Maizan adalah antara 33,000 jururawat yang bertugas di negara ini bagi membantu golongan pakar merawat pesakit COVID yang sedang melanda di negara ini. Cuba anda bayangkan sekiranya mereka ini adalah isteri anda, anak perempuan anda, kakak anda ataupun saudara anda. Bagaimana agaknya untuk menyelami perasaan mereka? Kita perlu menghargai mereka putuskan rantaian COVID-19. Hafiz Isnin, Harian Metro.